bahkan kamu mencintai kehidupan di dunia dan mengabaikan kehidupan di akhirat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tuhibbunal ajilata wa tadharunal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Bertemu lagi kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kepada tuan-tuan sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati, yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita banyakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, peluang kita berada dalam halaqah, dalam peluang berkumpul di hadapan bersama Al-Quran. Dan kita bersyukur pada Allah SWT, Allah memberi taufik inayahnya untuk kita berada pada hari ini. Jadi tuan-tuan sekalian, apa khabar tuan-tuan yang ada di rumah? Boleh tanya kepada ahli keluarga masing-masing, rakan-rakan di tepi, dan juga Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita berada pada kali ini berbincang tentang surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Ya, surah Al-Qiyamah ini adalah surah yang amat menggerunkan Ustaz ya, tapi dalam masa sama juga Allah memberitahu tentang psikologi, tentang siapa manusia ini, ya, apa sifat manusia yang kita boleh belajar untuk menghadapi hari yang amat besar Ustaz ya, namanya adalah hari kiamat. Jadi Ustaz, pada hari ini kita nak memulakan bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang belum lagi ambil mushaf, ya, apa kata tuan-tuan ambil mushaf yang ada, ataupun yang belum lagi ada ataupun tidak sempat, boleh muat turun Smart Quran di dalam telefon pintar masing-masing untuk kita melihat kepada surah yang ke-75 ya. Sebelum itu kita sama-sama mulakan dengan mengkaji, menyimak semula intisari daripada Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih Ustaz membacakan surah Al-Fatihah, surah yang penting yang kita baca pada setiap hari. Kita tak pernah bosan Ustaz ya membaca surah Al-Fatihah ini ya, kerana ia adalah ringkasan. Salah satu daripada ayat yang kita baca sebentar tadi ialah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ustaz ya. Dia ada Malik Yaum ataupun ada yang baca Malik Yaumiddin Ustaz ya. Ustaz boleh cerita sikit tak yang bacaan yang Malik dengan Malik itu dua-duanya betul ke ataupun macam mana? Betul. Dua-duanya betul. Okay. Dia adalah bacaan disebut bagi bacaan qiraat. Iaitu imam kita Asim membaca dengan wa maliki. Sebagaimana disebut dalam matan wa maliki yaumiddin rawihi nasirun. Maka imam kita Asim, dari perawinya Imam Hafs daripada Asim membaca dengan mengekalkan alif pada maliki yaumiddin. Adapun selain daripada itu, beberapa imam membaca dengan hazaf alif, iaitu dengan maliki yaumiddin. Terus ya. Jadi kalau kat Mekah tu maliki yaumiddin ya, yang cepat sikit tu. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau kita melihat kepada maknanya, Malik itu adalah yang empunya, dan kalau Malik itu yang pendek itu adalah raja.
Jadi bila dua-dua tu masya-Allah dari segi bacaan dua-dua betul. Dari segi makna dia pun memang dua-dua betul. Ustaz ya. Kerana ilmu qiraat dia bukan ijtihad. Dia tu walaupun disandarkan kepada Imam Asim, Imam Warsh, Imam Kisai dan sebagainya, tapi semua tu bacaan tu mutawatir. Itu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud daripada Malik Yaumiddin dan Malik Yaumiddin ini, satu, Allah ini sebagai Malik, iaitu raja yang besar-besar ya, alam semesta sebagainya. Tapi Malik ini yang panjang itu maksudnya menguasai walaupun yang kecil, Ustaz ya. Jadi Allah menguasai yang besar, yang kecil semua Allah kuasai. Jadi kalau ada raja, dia tak menguasai yang kecil. Ada yang tuan punya telefon, mungkin dia tak menguasai alam ini. Tetapi Allah berkuasa atas setiap sesuatu, dan salah satu yang Allah kuasai adalah hari kiamat. Yang kita nak belajar dan kita nak baca pada hari ini daripada ayat 1 hingga 12 dahulu dimulakan bersama dengan ustaz, dan kemudian kita akan sambung. Kita akan melihat apakah yang ada dalam surah Al-Qiyamah ini secara ringkas, sinopsisnya iaitu akan bercerita tentang sumpah yang Allah bawakan, iaitu tentang hari kiamat dan nafsul lawamah. Ada dua sumpah yang kita akan baca sebentar lagi. Mengapa dua itu penting untuk diberi perhatian, nanti kita tengok bersama. Kemudian pada bahagian yang kedua ayat 13 hingga 25, Allah bercerita tentang anggota kita akan menjadi saksi. Ya, anggota kita tahu sebenarnya apa yang patut dibuat dalam kehidupan. Dan yang ketiganya, solusi bagi orang yang suka bertangguh, Ustaz ya. Kalau ada yang bertangguh nak buat kebaikan, nak solat, nak baca Quran, nak bekerja, nak buat kebaikan, maka ada solusi yang Allah berikan pada ayat 26 hingga 40 agar kita bersedia berhadapan dengan kiamat pada setiap masa. Tidak boleh bertangguh, saya tak tahu Ustaz ya bila kita akan pergi. Baik, kita mulakan dengan ayat 1 hingga 12 ya, dipimpin oleh Ustaz. Insya-Allah. Sudah penonton yang dimuliakan Fadil Ustaz Fazrul, sama-sama kita hayati dan meneladani surah yang begitu besar. Namanya Yaumul Qiyamah. Surah yang kalau sebut qiyamah ni ialah daripada perkataan qama, berdiri. Yaqumu qiyaman, hari berdiri. Berdiri yang bagaimana? Disebut oleh para ulama, berdiri yang terlalu lama. Dalam Quran sebut yauma yaqumun nas rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri untuk menghadap Tuhan, semesta alam. Hari yang begitu besar, bukan hari yang biasa-biasa ya Ustaz. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita hayati surah ini, kita mendapat solusi insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر صدق الله العظيم. Surahul Azim. Terima kasih ucapkan Ustaz membacakan ayat 1 hingga 12 bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita surah ini adalah daripada juzuk yang ke-29, juz ke-29 Ustaz ya. Dia surah yang tak panjang tetapi ia memberi surah Makkiyah yang menimbulkan keimanan kepada kita. Dan dalam topik ini ialah berkaitan dengan qiyamah.
Allah bersumpah dengan hari kiamah, ya, hari kita dibangkitkan. Kita akan bangkit, Ustaz, ya. Maksudnya bila dah bangkit itu daripada kubur, maksudnya kita akan dipersoalkan, akan dihisap. Peristiwa itu satu fasa demi satu fasa sebelum diputuskan sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Jadi Allah bersumpah dengan yaumul qiyamah, dengan hari kiamat, dan diikuti dengan Allah bersumpah dengan nafsul lawwamah, ya, tentang aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri, iaitu lawamah ni berkaitan dengan dia rasa bersalah bila buat silap, Ustaz, ya. Dia waktu dia buat okey, tapi kadang-kadang dia buat silap, dia marah balik. Jiwa yang sentiasa mencela diri sendiri. Ya. Dia ada buat silap dan dia mencela kepada dirinya yang buat kesilapan. Jadi ini adalah potensi yang besar. Kalau kita cakap tentang yaumul qiyamah, ini adalah satu perkara yang besar, dan Allah bersumpah dengan satu lagi iaitu nafsul lawamah, Ustaz, ya. Maksudnya bila letak sebelah-sebelah ini adalah satu perkara yang amat besar. Ya, amat besar kerana apa? Kerana yaumul qiyamah ini, maklumat ini tak ada siapa yang tahu kecuali Allah. Ya, dan bercakap tentang nafsul lawamah yang mencela, yang dia rasa bersalah bila buat keburukan, dia nak baiki diri bila buat kekurangan, kejahatan ataupun dosa. Sebenarnya, Ustaz, silibus rasa bersalah ni tak ada dekat sekolah. Tak ada. Cikgu tak boleh ajar, mak tak boleh ajar, ayah dekat rumah tak boleh ajar. Yang hanya bagi potensi mencela diri sendiri, rasa bila buat sesuatu seorang-seorang pun, buat dosa seorang-seorang, lepas tu rasa, ya Allah, ampunkan aku, ya Allah, ya. Tuan-tuan yang berada di rumah, bila baca Quran, bila dengar ustaz mengaji, ustaz baca, kemudian dengar tadabbur, rasa, ya Allah, sebenarnya rasa-rasa itu sebenarnya tak ada dekat universiti, tak ada peringkat master, tak ada peringkat PhD. Ia hanya dibawakan, diberikan oleh Allah. Sebabnya Allah bersumpah, dan ini adalah, kalau istilah lainnya, Ustaz, ya, istilahnya circuit breaker. Kalau kat Singapura, ya, ingat Singapura digunakan istilah circuit breaker ni, dia untuk memotong rasa keinginan kita untuk buat sesuatu yang salah dalam hidup. Maksudnya Allah dah siap-siap letakkan dalam fitrah manusia, kerana Allah nak bawakan satu topik penting. Allah dah bersumpah dengan ayat nombor 2. Allah nak bawa topik penting berkaitan dengan apa? Apakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang belulang? Ayat keempat, kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allah nak beritahu kepada kita topik besar, tuan-tuan. Adakah kita dijadikan ini sia-sia? Ya, tak ada tujuan. Bila Allah tanya begitu, Allah nak memberi penjelasan ataupun nak memberi amaran. Sebenarnya setiap daripada kita ada tujuan dalam kehidupan kita. Ya, Allah jadikan, dan Allah boleh bangkitkan nusawwiya bananah ini, Ustaz, ya. Dia punya hujung jari ni kan ada jari. Cap jari, kan. Cap jari ni sekarang baru orang tahu bahawa dia tak boleh ditiru. Rupa-rupanya ia 1400 tahun yang lepas Allah dah cakap dah bahawa ini teknologi daripada Allah. Tak ada siapa manusia yang boleh cipta, ya, seorang manusia walaupun anak kembar pun cap jarinya berbeza. Ya, itu sebabnya kalau orang nak tentukan pesalah ke, nak masuk satu kawasan ke, cap jari sampai 10 dia, kan. Pasal dia tidak mungkin sama. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, Allah bawakan pada ayat yang ke-5, ya, bal yuridul insana liyafjura amamah. Psikologi manusia iaitu apa? Manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Kalau kita tengok perkataan liyafjura ini daripada perkataan fajar, Ustaz, ya. Dalam surah Asy-Syams ada Allah cakap sebenarnya fa'alhamaha fujuraha. Fujuraha ini keinginan dalam diri kita yang meletup ataupun meletus, ya. Kita macam kalau naik kereta tu, tekan minyak tu, itu liyafjura. Kita nak buat macam-macam, ya. Kadang-kadang sama ada benda itu okey ke tak okey, ada satu lagi pedal namanya minyak. Itu namanya takwa. Takwa ini yang akan stop kita, okey, ini masa untuk saya sembahyang. Oh, masa untuk saya baca Quran. Untuk saya jangan menipu. Oh, untuk saya tidak mengumpat. Tapi manusia secara psikologinya memang liyafjura amamah. Dia ada psikologi nak buat sesuatu dan dia letakkan di depan. Jadi dia tidak ada keutamaan. Mana yang dia nak buat, dia buat. Ini adalah manusia, dia ada keinginan itu. Tetapi bila kita dah tahu tentang psikologi manusia ini, Allah bawakan kembali kepada peristiwa kiamat. Kalau kita perasan, ayat 1 pasal kiamat, ayat kedua pasal manusia, ayat ketiga pasal manusia, 4 pasal manusia, 5 pasal manusia, kemudian bawa balik pasal kiamat. Jadi Allah berpusing-pusing dia punya ceritanya tu pasal kiamat dan diri manusia ni adalah dua topik yang perlu diberi perhatian dalam surah ini. Maka
peristiwa kiamat ini Allah cerita fa idza bariqal basar, mata terbeliak, ya. Bulan itu habis cahayanya, berkumpul ataupun bertembung matahari dan bulan pada ayat yang ke-9. Pada waktu itu kembali balik pada manusia, manusia bertanya bila, okey, ataupun pada ayat yang ke-10, ke mana tempat untuk lari. Ustaz ya, jadi bertemulah kiamat bertemu dengan manusia, tidak ada tempat untuk berlindung pada ayat yang ke-11, dan bertanya kat mana lagi nak duduk ini pada ayat yang ke-12. Maka beritahulah sebenarnya pada manusia pada waktu itu semua apa yang telah dibuat, apa yang dia tangguhkan. Wa akhar itu maksudnya tangguhkan baca Quran, tangguhkan solat, tangguhkan amanah, tangguh itu semuanya akan dibentangkan. Dan inilah yang kita nak baca Ustaz ya, ayat yang ke-13 hingga 25. Apa yang berlaku, apa yang perlu kita faham bila kita dah tahu kiamat sudah dekat. Mari Ustaz kita baca. Insya-Allah. Para penonton yang dimuliakan sekalian, kita sambung kembali firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada ayat yang ke-13 hingga ke-25. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Ayat 13 hingga 25 ini bercerita tentang apakah yang berlaku Ustaz ya. Tadi Allah beritahu kiamat nafsul lawamah, ya, yaumul qiyamah nafsul lawamah. Kemudian Allah bawa pasal diri, kemudian Allah cerita tentang bagaimana kiamat berlaku. Maka kali ini Allah bawakan kepada kita apa yang berlaku di akhirat nanti kepada diri kita. Bertemu Ustaz ya. Maksudnya pada ayat yang ke-13, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya ataupun yang ditangguhkannya. Rupa-rupanya yang ditangguhkan pun Ustaz kena present. Akan dibentangkan balik. Maksudnya tangguh untuk sembahyang, tangguh baca Quran, tangguh beri makan pada orang miskin, tangguh itu rupanya tuan-tuan akan dibentangkan, akan dinyatakan. Kamu dulu lalai kepada saya, ya tuan-tuan ya, yang saya kena ingat bahawa inilah janji daripada Allah, kasih sayang Allah kepada kita Ustaz ya. Dan pada ayat yang ke-14 15 itu lagilah amat kuat mesej berkaitan dengan psikologi manusia, iaitu balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia ini dia tahu pasal diri dia. Dia tahu bahawa dirinya baik ke tak baik ke, suka buat dosa pada waktu bila, suka buat perkara itu ini, dia tahu. Tapi bila dia jumpa orang Ustaz ya, apakah yang Allah nyatakan kat sini? Walau alqa ma'adzirah. Walaupun dia suka bagi excuse, dia suka bagi alasan, dia cakaplah kalau ada orang yang tegur dia ke apa dalam kehidupan, dia akan jawab balik itu ini apa sebagainya. Tetapi potensi yang Allah bagi tadi itu, iaitu kita tahu apakah yang sebenarnya ketika kita tengok dalam cermin, ya tuan-tuan ya, kita seorang-seorang duduk dekat rumah dalam stay at home ini, duduk tengok anak kita sambil-sambil itu, kita sebenarnya tahu. Seorang ayah tahu sama ada sudah jadi ayah yang terbaik. Macam saya lah Ustaz ya, bila fikir-fikir seorang-seorang ni kadang-kadang rasa macam buat tak cukup baik kan. Jadi itu perasaan itu adalah potensi daripada
Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah beritahu dah, manusia buat macam mana pun kerana potensi lawamah tadi, nafsul lawamah itu, maka kita akan tahu benda ni sebenarnya tak betul, ini betul, ya. Bila ditegur kita cuba untuk defend, cuba untuk berlindung, tapi sebenarnya kita tahu dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang kita boleh belajar daripada sini? Jangan bagi banyak alasan, ya. Bila kita nak buat sesuatu itu jangan bagi banyak alasan, dan itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada ayat 16, 17, 18, 19 itu Allah bercerita Nabi bila ditegur, diingatkan oleh Jibril untuk menghafaz, ustaz, ya, menghafaz, nak mempelajari al-Quran. Nabi bila dah rasa banyak kelemahan, ya, bukan kelemahan apa, maksudnya banyak perkara kena buat, jadi Nabi nak bersegera, ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Nabi dia nak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat cepat kebaikan. Ya. Rupanya nak bersegera buat kebaikan pun tak boleh. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, ya. Maksudnya apa? Jangan engkau wahai Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi ustaz bila bercakap tentang membaca al-Quran jangan cepat-cepat, ya, tentang kena ikut peraturan. Ustaz pengalaman baca Quran macam mana ustaz disiplin ini? Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fazrul. Sidang penonton sekalian, memang cantik ayat 16, 17 dan 18 berkenaan bagaimana kaedah kita nak belajar al-Quran. Kalau kita lihat ni la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi kita Muhammad SAW, jangan kamu cepat-cepat nak baca Quran sebelum kami membacakan kepada kamu. Dalam tafsir sebutlah ada antara dua pandangan seperti mana dibawa oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Yang pertama ialah kerana Nabi nak takut ayat Al-Quran tu lupa. Nabi nak cepat-cepat menghafal Al-Quran. Jadi sebelum ayat tu dibaca habis oleh Jibril, Nabi dah cepat-cepat baca. Maka Nabi nak takut Al-Quran tu luput. Bahawa Allah Taala kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan buat kamu menghafal. Jangan bimbang. Maksud dengar ayat Al-Quran baca habis dulu, barulah kamu ikut, kamu baca. Ada pandangan kedua mengatakan bukan Nabi takut tak ingat. Yang kedua kerana Nabi SAW terlalu cintakan kebaikan. Nabi nak kerana Al-Quran ni, Nabi terlalu cinta Al-Quran, kerana ia mendekatkan Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi nak cepat-cepat membaca ayat Al-Quran Al-Karim. Maka faedahnya ialah bila kita belajar Al-Quran, bila Al-Quran itu selesai dibaca, baru kita ikut. Begitu juga kalau kita nak belajar Al-Quran. Jangan tengah ustaz baca, kita tunggu potong. Jangan macam tu. Habiskan ustaz habis satu ayat, maka kita ikut satu ayat. Juga pembelajaran lain juga seumpamanya. Jadi ini disiplin dalam kita nak buat perkara yang paling baik, ustaz, ya. Perkara paling baik pun dia ada disiplin dia. Maksudnya kena selesaikan dulu cikgu mengajar, kemudian kita ikut, ya. Aturannya, disiplinnya. Itu istilahnya talaqi, ustaz, ya. Bila kita jumpa itu sama ada online ke offline ke, tapi maksudnya ada disiplin. Pasal buat perkara baik ini memang bagus, tuan-tuan, ya. Antara yang terbaik adalah mengajar ataupun belajar Al-Quran. Tapi ada peranannya pada ayat yang ke-17 itu Allah cakap inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya, salah satu pendapatnya pengumpulan Al-Quran ini berlaku pada zaman Nabi ataupun selepas zaman Nabi itu, pada zaman Nabi, selepas zaman Nabi, tapi semuanya itu telah disusunkan oleh Allah SWT. Termasuklah susunan dalam Al-Quran itu adalah dengan izin daripada Allah SWT. Adalah modul kita. Itu sebabnya kalau kita baca saja Al-Quran 30 juzuk ini, ulang balik, mungkin ada yang faham, tak faham, kemudian kita ulang lagi. Modul ini akan menjadikan kita manusia yang tak suka bagi alasan, ustaz, ya. Tapi kalau tidak, kita akan banyak bagi alasan. Kerana apa? Kerana kita tidak berdasarkan kepada panduan daripada pencipta kita yang tahu macam mana psikologi kita, ya. Dan pada ayat yang ke-18 itu Allah cakap fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Itu yang Ustaz cakap dia, bila dah habis baca, baru baca. Betul. Ya, walaupun nak buat baik tapi tetap juga habiskan, ikut SOP. Dan ayat yang ke-19 itu ada sekali lagi Allah cakap thumma inna alaina bayanah. Ya, kalau ayat yang ke-17 tadi ada alaina, pada ayat ke-19 pun ada alaina, maksudnya Allah akan jaga betul-betul bagaimana Quran ini diterangkan dalam diri kita. Tuan-tuan, ya. Jadi jangan bimbang. Ada yang kata, ustaz, ada yang kata kalau boleh saya nak belajar tadabbur ni dalam masa 30 hari ni habis 30 juzuk, kan. Tak apa, bawa bertenang, bawa bertenang, tuan-tuan, ya. Kita sikit-sikit. Kerana apa? Tujuan kita dah bagus, tapi jangan bersegera. Tapi satu lagi cabaran Allah mengingatkan pada orang tak beriman, iaitu apa? Kalla
tuhibbunal ajilah, ayat yang ke-20. Ada orang yang dia bersegera buat kebaikan, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut prosedur Allah tegur. Tetapi Allah menemplak kepada orang yang bukan Islam, ya, ataupun tidak beriman, dia bersegera tapi bersegera pada perkara-perkara yang tidak baik. Nabi bila nak bersegera dia untuk baik, tapi ada orang yang tak bersegera, dia bersegera tapi untuk perkara yang tidak baik. Jadi ini psikologinya kepada kita agar kita jangan, ya, pasal bila orang itu bersegera untuk buat perkara tak baik, dia akan sentiasa beri alasan untuk kebaikan. Kita akan belajar selepas ini macam mana nak handle diri kita kalau suka bagi alasan ataupun suka bersegera kepada keburukan, ataupun kalau buat baik ni suka bertangguh-tangguh. Kita berhenti sebentar, kita akan bertemu jawapannya sebentar lagi. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Kita mendalami kepada surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, bercerita tentang diri manusia ini yang suka bertangguh, suka memberi alasan, dan surah Al-Qiyamah, Ustaz, ya, memberikan jawapan kepada kita bagaimana, ya, untuk menguruskan diri kita yang suka bercepat-cepatan, bersegera untuk buat keburukan kalau ada, ataupun suka bertangguh kepada perkara kebaikan, ataupun yang suka memberi alasan, Ustaz, ya. Dan kita nak menyambung, kalau tadi kita dah belajar sedikit tentang psikologi itu, Allah memberikan ubat kepada kita sebagai seorang insan yang penuh dengan kelemahan untuk kita dapat formula kembali kepada Allah. Kita akan membaca, Ustaz, daripada ayat 23 hingga 26 hingga 30. 26 hingga 30. Insya-Allah sedang penonton sekalian, kita sambung kembali pada ayat yang ke-26 hingga 30 surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ustaz, terima kasih membacakan ayat 26. Itulah ubat bagaimana kita mengelakkan diri kita daripada liyafjura amamah, ya, hilang keutamaan dalam hidup kita, bersemangat buat satu perkara yang hanya kedepankan, mengutamakan kepada perkara fujur, bukan ke atas takwa, memberi alasan pada kebaikan ataupun bersegera ke arah keburukan. Maka apakah formula yang Allah berikan pada ayat 26 itu? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, ya, iaitu Allah mengatakan apabila nyawa telah sampai ke kerongkong dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkannya. Ya, tapi Ustaz, kalau kita baca ayat 27 ini, ada di atas man itu ada sin kecil. Ada tanda sin kecil. Ustaz boleh terangkan sikit macam mana baca tu? Itu merupakan alamat ataupun tanda bagi bacaan saktah. Mana diletakkan tanda sin kecil di atas huruf yang terakhir bagi perkataan yang dikena baca saktah itulah. Man tu, so perkataan man tu seolah-olah beritahu saktah tu maksud uskut ala hadhil kalimah. Maksud kamu kena baca saktah, iaitu diam, memutuskan suara, okey, pada kalimah man, sebab tu ada sin ke atas dengan seberapa ketika tanpa menarik nafas. Tanpa putus nafas. Contoh waqila man raqa, untuk memisahkan antara dua kalimah man dengan ra, mengikut bacaan riwayat imam kita lah Hafs daripada gurunya Asim melalui Tariq Syatibiyah. Itu bacaan khusus bagi Imam Hafs dalam bab ini. Walaupun kalau kita tengok dalam bacaan lain nun mati bertemu dengan ra, biasa orang baca dengan idgham bila gunnah. Contoh min rabbihim, kita baca apa? Mir rabbihim. Tapi kat sini satu pengecualian ni, tak boleh kita baca marraqa macam idgham bila gunnah. Tak boleh. Kerana kita sini imam kita Hafs, dia bacaannya ialah membaca dengan saktah. Ada 4 tempat dalam Al-Quran. 4 saja, ya. Kita baca surah Yasin, atau surah Al-Kahfi pertama, dan surah ini Al-Qiyamah, dan satu lagi surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Maka berhenti seketika tanpa kita menarik nafas. Sebenarnya saktah ni sebenarnya apa dia punya
latar belakang hukum ni Ustaz? Ada sebabnya ke ataupun memang ini cara bacaan saja? Ini cara bacaan, bagi disebut sebagai bacaan khusus bagi Imam Asim, Imam Hafs daripada Asim, pengecualian daripada idgham bila gunnah. Biasanya nun mati bertemu dengan ra mesti dibaca idgham bila gunnah. Marra kan. Tapi kecuali hanya tempat di sini sahaja. Hanya di sini. Jadi ini maklumat untuk kita tuan-tuan ya, untuk kita baca jangan putus nafas, jangan tarik nafas, tapi berhenti sebentar ya di situ. Dan kalau kita tengok pada isinya pun Ustaz ya, isinya sebenarnya memang satu peristiwa yang memang terputus dia tak putus nafas tapi terberhenti sekejap. Ya, iaitu peristiwa ditanya apa tadi? Siapakah yang akan meruqyahkan apabila nyawa sudah sampai ke sini? Siapa boleh tolong Siapa boleh tolong? Dan rupa-rupanya inilah ubat yang Allah berikan kepada kita, pada saya tuan-tuan, kalau rasanya nak bagi alasan suka bertangguh buat kebaikan Ustaz ya. Kalau pagi-pagi nak sembahyang subuh tu rasa tak apa kot, ini sembahyang kat rumah boleh pukul 6.30 ke pukul 6.45 ke. Waktu itu kalau ingatkan waqila man raq, kan, siapa yang boleh ubat kalau katakan nyawa dah sampai sini, adakah lagi nak bertangguh? Jadi waktu itu kalau ingat kepada ayat 26 27 ini ya, disambung lagi peristiwa ini, wa dhannahu annahul firaq, inilah saat perpisahan. Wattafatis saqu bisaq pada ayat 29 ini, iaitu maksudnya bertaut betis kiri dengan betis kanan Ustaz. Jadi kalau unta di padang pasir tu, kalau dia dah haus sangat, dia dah letih sangat, dia terjatuh Ustaz ya, dia punya kaki tu bertemu dan dia terjatuh. Itu dah lemah sangatlah tu. Dan bagi orang yang ingin meninggal, bila kaki bertemu kaki, maksudnya dia dah sakit yang amat sangat pada waktu itu, hanya dia sahaja dan Allah sahaja yang tahu, maka itu saat-saat genting menghadapi sakaratul maut. Inilah penerangan daripada Allah ya. Allah tanya pada ayat 30 itu, ila rabbika yauma idzinil masaq, iaitu kepada Tuhanmu pada hari itu kamu dihalau ya, kamu akan pergi. Untuk mengingatkan, kalau katakan suka bertangguh, suka untuk beri alasan, inilah ubat yang Allah berikan. Kalau katakan di tempat kerja, bagi tuan-tuan yang bekerja ya, kalau rasanya macam nak mengular ke, nak tuang ke apa sebagai istilah-istilah itu, cuba ingat peristiwa bila nyawa dikerongkong. Sudah tentu pada waktu itu kita tidak berani lagi untuk bertangguh ataupun nak menipu pada seseorang, yang moga-moga Allah timbulkan perasaan ini setiap kali kita memberi alasan. Sebabnya Ustaz, kalau boleh kita baca sekali lagi ayat yang 26 27 ini ya, sambung sikit sampai kepada 28, 3 ayat untuk kita pasakkan sebenarnya saat ini bukan saat main-main ya, dan saat inilah yang kita kena selalu dengar ataupun ingat. Kalau katakan kita suka beri alasan Ustaz ya, untuk saya, untuk kita lah bersama dengan tuan-tuan di rumah, silakan. A'udzubillahi minasyaitanir kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqi wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq. Sadaqallahul Azim, sebagai ayat untuk memastikan kita jangan lupa ya, kalau kita memberi alasan, kerana kiamat pada bila-bila. Dan Allah membawakan pada bahagian seterusnya, pada bahagian akhir Ustaz ya, apa tanda orang yang suka bagi alasan. Siapa orang yang sebenarnya dia main-main tentang hari kiamat. Kita teruskan bacaan hingga akhir ayat 31 hingga 40 Ustaz. Okey, sama-sama kita membaca ayat yang bahagian terakhir surah Al-Qiyamah, iaitu pada ayat ke-31 hinggalah akhir ayat 40. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fala saddaqa wa la shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان
الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 31 hingga 40 itu menjelaskan kepada kita bagi orang-orang yang sebentar tadi dia mengambil enteng, ya, mengambil enteng terhadap alasan, mengambil mudah kepada kebaikan, mendustakan kepada kebenaran. Maka dalam ayat yang ke-31 ni Allah memberitahu, menyambung 31, kerana dia dahulu tidak mahu membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mahu melaksanakan solat. Ustaz sebenarnya bercakap tentang saddaqa dengan salla itu dia dekat. Ya. Di situ ada perbincangan bila cakap tentang fala saddaqa, bila seseorang itu tidak membenarkan, salah satu daripada petandanya ialah dia ambil ringan pasal solat. Jadi pada tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat solat dengan ahli keluarga, kita mengucapkan syukur betul, itu tanda kita membenarkan Al-Quran, kita membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada yang kata, alah solat ni buat tak buat, kita muda lagi, tak apa, kiamat lah jauh lagi kan. Kalau ada yang bercakap begitu, sebenarnya walaupun dia beragama Islam tetapi dia mendustakan tentang kenabian Nabi ataupun mendustakan tentang kebenaran daripada Al-Quran. Ini petanda yang Allah beritahu pada ayat 32 itu. Allah cakap walakin kadzdzaba wa tawalla, ya, mereka mendustakan dan juga berpaling. Mudah untuk berpaling bila orang itu sudah mendustakan. Dia kata bahawa Quran ni adalah bahasa Arab, baca-baca bukan ada apa pun, ya. Bila dia mula je cakap begitu, dalam hati rasa tidak enak untuk bersama dengan Al-Quran, itu petanda bahaya, ya. Dan petanda dari segi fizikalnya, kita nampak dia mengambil enteng, tidak mahu solat. Jadi orang begini adalah orang yang sebenarnya dia memandang kiamat itu kecil. Dia bercakap tentang iman pasal kiamat ataupun syurga neraka ni Ustaz ni, dia macam ada orang yang dewasa dapat kereta BMW. Kalau Ustaz lah dapat kereta BMW Ustaz ni, dapat kunci, Ustaz buat apa Ustaz kalau dapat kunci? Bawa kereta. Bawa kereta. Tapi kalau anak kecil dapat kunci kereta BMW, dia buat apa Ustaz? Anak kecil kita lah kalau 3-4 tahun. Dia bawa kereta ke? Dia buang kunci. Dia buang kunci, dia pergi toreh-toreh kereta BMW tu kan, pasal dia rasakan BMW tu tidak berharga. Dalam surah ini Allah membawakan kiamah ini amat berharga, tempat kita akan dapat keselesaan. Tapi bagi orang yang imannya tidak besar, dia akan memandang tak penting kot, Allah bagi kunci-kunci semua ni tak penting. Tanda dia tidak mementingkan perkara tersebut, memandang ringan pada solat dan mendustakan. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta. Kalau kita tengok asbab nuzulnya bercakap tentang Abu Jahal itu, dia jumpa ahli keluarganya dengan sombong, ya, dengan sombong, dan dia siap menghalang Nabi daripada solat lagi. Ada disampaikan dalam surah Al-Alaq juga. Jadi bila dia nak menghalang, rupanya Allah menghalang Abu Jahal lagi. Nak ceritanya sombong ini adalah perkara yang kita kena jaga-jaga, sehingga Allah menyatakan laknat pada ayat 34 dan 35 4 kali. Aula laka fa'aula thumma aula laka fa'aula. 4 kali celaka demi celaka, celaka demi celaka. Itu bahasanya lah. Kepada siapa? Kepada orang yang tidak solat. Mengapa tak solat? Kerana mendustakan kepada kenabian, mendustakan kepada Al-Quran. Ayah sabul insanu an yutraka suda. Yutraka suda iaitu apakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan begitu saja Ustaz ya. Sebenarnya pada awal tadi Allah dah beritahu kita ni ada tujuan Allah ciptakan, dan di sini Allah ingatkan sekali lagi kita ni sumber yang hina Ustaz ya, pada ayat yang ke-37 thumma kana alaqatan fahalaqa fasawwa. Hina-hina itu, tapi lepas itu Allah jadikan kita dengan penuh kesempurnaan. Ini juga disentuh dalam surah yang kita dah bincang sebelum ini tentang surah As-Sajdah Ustaz ya, di mana Allah jadikan kita ini daripada sumber yang hina, tetapi lepas tu Allah sempurnakan.
mesti ada tujuan. Mesti ada tujuan, tapi bagi sebahagiannya dia rasa bahawa tak apa, kita go happy, be happy, hidup hanya sekali. Tapi sebenarnya surah inilah yang memberi panduan kepada kita. Jadi Ustaz, kalau boleh Ustaz pasakkan perkara bahawa sebenarnya kita bukannya dicipta sia-sia, ya, pada ayat yang ke-36, ya. Dan untuk kita tahu kita ini diciptakan sempurna walaupun daripada air yang hina, ya. Jadi Ustaz, 36, 37, 38. Kita ulang bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Bersama kita ulang sekali lagi ayat Al-Quran Al-Karim ini. Mudah-mudahan dapat kita pasakkan dalam diri kita untuk kita mengambil i'tibar, insya-Allah. Ya. Ayahsabul insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min mani yumna thumma kana alaqatan fakhalaqa fasawwa. Sadaqallahul Azim. Dalam ayat yang ke-36 itu, apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu sahaja? Bukankah dia pada mulanya hanya setitis mani yang ditumpahkan, kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Inilah hakikat psikologi manusia yang perlu difahami. Tuan-tuan sekalian, apabila kita melihat bahawa mengingat kepada kepergian kita bertemu Allah, itu ubat untuk menguruskan manusia yang suka memberi excuse, suka memberi alasan, nak buat kebaikan bertangguh. Inilah ubatnya. Sedar diri kita hina, Allah ciptakan sempurna ini dengan segala berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah pasti menjadikan kita penuh dengan tujuan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, sebabnya 3 perkara yang boleh kita bawa daripada surah Al-Qiyamah ini untuk kita sama-sama ikuti, hidupkan dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah jangan kita ini, ya, kita melihat bahawa kita kena ingat bahawa semua amalan kita akan dibentangkan, ya, akan dibentangkan, sama ada yang kita buat ataupun yang kita lalaikan, yang kita tak buat akan dibentangkan. Maka kita kena bersedia daripada sekarang. Kita kena bersedia. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah elakkan memberi alasan, ya. Kalau nak buat kebaikan, ada yang kata saya nak belajar Quran, saya ni dah tua, boleh ke saya baca lagi, ataupun saya ni tak pandai jadi imam. Ustaz, ya, Ramadan ni nak jadi imam pasal tak boleh sembahyang kat masjid, ya, pasal PKP yang ketiga ini. Jangan bagi alasan, ya. Ini masa masih ada lagi Ustaz untuk kita buat persediaan ke Ramadan. Carilah, ya, cari ustaz yang ada, cari online program yang ada untuk jadi imam. Paling kurang pun bacaan Fatihah tu kena betul Ustaz, ya. Itu satu perkara. Dan yang ketiganya, kalau kita ada rasa nak bertangguh, ya, kalau ada rasa nak bertangguh, kita ingat satu formula daripada Allah yang Ustaz kita ulang sebentar tadi Ustaz, ya. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq, ya. Bila nyawa dah sampai sini, siapa lagi boleh mengubatinya? Itu akan mengubati kepada, kalau di Ramadan nanti, nak masuk Ramadan bertangguh lagi, Ramadan nantilah saya baca Quran, ya. Ramadan nantilah baru saya nak jadi belajar imam, ataupun nak baiki keluarga saya, ataupun nak baiki apa yang ada dalam kehidupan saya, apa yang saya selalu buat salah. Solusinya adalah waqila man raq. 3 perkara inilah yang Ustaz kita doakan agar kita boleh sentiasa ingat kepada hari akhir kita, agar kita selalu mendapat rahmat daripada Allah, agar kita juga dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 ini, kita mendapat rahmat dengan sentiasa ingat pada hari kiamat ini. Ustaz, mari kita sama-sama berdoa. Okay, sama-sama insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita sentiasa Allah Ta'ala pilih untuk menjadi golongan yang bersegera melakukan kebaikan dan tidak seperti mana bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan, dan Allah Ta'ala berikan husnul khatimah kepada kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil azim, subhanallahil halim,
سبحان من تعطف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Ya Allah, ya Tuhan kami seluruh rakyat di negeri yang bertuah ini menadah tangan berdoa kepadamu ya Allah, agar Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami mohon keampunan darimu ya Allah. Kami sedar terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sedar terlalu banyak kesalahan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami lupakan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami terlalu asyik dengan dunia yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka dengan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami leka dengan isteri-isteri kami ya Allah. Ya Allah, kami lalai dengan bermain internet ya Allah. Ya Allah, kami lalai dengan handphone kami ya Allah. Kami bermain permainan yang melalaikan kami ya Allah. Kami berhibur dengan hiburan yang melalaikan kami ya Allah. Ya Allah, kami akui kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, kami mengakui kesilapan dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah akan taubat kami ya Allah. Ya Allah, Kau terimakanlah akan taubat kami ya Allah. Ya Allah, Kau berilah kepada kami peluang ya Allah. Ya Allah, Kau berilah kepada kami peluang untuk kami melakukan salat berjamaah di masjid lagi ya Allah. Ya Allah, Kau berikanlah kami peluang untuk kami menghadiri pengajian-pengajian ilmu di masjid ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami peluang untuk berbakti, untuk menambahkan amalan-amalan saleh ya Allah. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan kami ya Allah, ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan dan merahmati kami ya Allah, sudah pasti kami akan menjadi kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, Kau jadikanlah kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami bersegera melakukan kebaikan ya Allah. Ya Allah, Kau akhirkanlah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, Kau kurniakanlah kepada kami untuk kami mengakhiri kehidupan kami ini dengan kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau-lah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi ya Allah. Allahumma anta rabbuna wa nahnu ibaduk. Ya Allah, Engkau-lah Tuhan kami ya Allah. Ya Allah, Engkau-lah Tuhan kami ya Allah. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami adalah insan yang lemah ya Allah. Kami berharap kepada-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat mengharapkan rahmat pertolongan-Mu ya Allah. Kami sangat-sangat mengharapkan rahmat pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kepada-Mu lah kami bersegera segala-galanya ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah hajat kami ini ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan dan permohonan kami semua ya Allah. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz ya, untuk kita menjadi orang yang sentiasa bersyukur, sentiasa mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, agar Allah memberikan keampunan kepada segala kesilapan yang kita ada Ustaz ya. Kerana peluang untuk bertemu dengan Allah, kehidupan hanya sekali di sini. Kalau kita buat betul-betul di sini, moga-moga Allah bantu kita di sini hingga kita bertemu hari kiamat yang pasti berlaku, yang Allah ingatkan secara amat special ya, amat khusus di dalam surah ini untuk kita belajar dan ambil peringatan pada setiap masa. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, dalam kita
menghadapi cabaran yang ada ini, ada cabaran daripada individu-individu lain yang ingin terus mendalami Al-Quran. Jadi dalam program wakaf Al-Quran Ustaz ya, kita di saat-saat akhir PKP yang kedua, musim kedua ini ya, di mana kita ingin terus mewawarkan kepada tuan-tuan yang masih lagi ingin memberi infak, memberi sumbangan wakaf Al-Quran. Jadi tuan-tuan boleh menyampaikannya ya dengan menyumbang pada akaun yang tertera di atas skrin. Moga-moga tuan-tuan dengan sumbangan ini kita tidak bertangguh, itu tanda bahawa kita ini ingin bertemu dengan Allah SWT dengan cara yang paling bersedia menuju hari kiamat. Dan bagi tuan-tuan, di mana yang dimaklumkan sebelum ini, kita ada kuis ya Ustaz ya. Kuis pasal kita sambil kita belajar ni, kita cuba memahami kepada apakah yang terkandung dalam perbincangan kita hari ini. Jadi bagi kuis kita pada hari ini, bagi tuan-tuan yang ada kesempatan di Facebook ya, tuan-tuan boleh sahaja menjawab kuis di profil tuan-tuan masing-masing di Facebook masing-masing. Hashtagnya ialah kuis MQT Ustaz ya. Kuis kuis KUIZ MQT Malaysia Quran Time, di mana tuan-tuan beri jawapan ya bagi soalan yang akan diumumkan sebentar lagi ya. Dan bagi tuan-tuan yang berada di depan TV ya, tuan-tuan ingin menjawab menggunakan WhatsApp ya, boleh ambil nombor ini 011 ya 58564437. Saya ulang balik 011 58564437. Jadi sama ada gunakan Facebook ya dengan hashtag dan juga WhatsApp. Tuan-tuan nak hantar beberapa kali pun tak ada masalah ya. Pasal bagi pemenang ataupun jawapan yang terbaik ya, kita pilih beberapa jawapan terbaik akan diumumkan pada hari berikutnya insya-Allah ya. Pada hari esok insya-Allah kita akan cuba berikan maklumat siapakah yang memenangi hadiah. Ya. Jadi apakah soalannya? Soalannya sudah bersedia tuan-tuan ya. Soalannya ialah, apakah sifat manusia yang dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah? Ulangan soalan, apakah sifat manusia yang dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah? Tuan-tuan boleh letak dalam bentuk point, dalam bentuk karangan ke, yang terbaik Ustaz ya, untuk kita sama-sama kongsi, kita war-warkan isi daripada Al-Quran ini ke seluruh kawan-kawan kita, sambil ya, kalau tuan-tuan direzekikan menjadi pemenang, kita akan umumkan pada siri yang akan datang. Terima kasih diucapkan pada semua. Ulangan program kita akan berlangsung bukan pukul 10 ya, pukul 11 pasal hari Ahad. Hari Ahad hanya hari Ahad pada jam 11 insya-Allah kalau tuan-tuan ingin mengikuti ulangan. Dan insya-Allah besok kita akan bertemu lagi. Malaysia Quran Time, kita akan membincangkan surah baru. Surah apa Ustaz? Kita nak bincangkan surah Al-Insan. Al-Insan. Yang ini juga dibacakan pagi Jumaat. Jadi kita nak mengenal. Tadi kita surah psikologi manusia dalam surah Al-Qiyamah, tapi dalam surah Al-Insan ada lagi psikologi kita. Ya, untuk sama-sama kita ambil pelajaran dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.